Baik, terima kasih Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak akan mendapat manfaat hasil daripada pengenalan pelan ekonomi Shared Prosperity yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata, pelan yang dirangka ini menjanjikan pembangunan yang lebih seimbang, menyeluruh dan tidak selektif di seluruh negara. Ini bermaksud tiada negeri atau wilayah akan terkecuali daripada arus pembangunan negara termasuk negeri ini yang akan merasai sendiri limpahan pembangunan yang telah sekian lama dinanti-nantikan rakyat Sarawak. Ini dibuktikan dengan pemberian pelbagai peruntukan, antaranya projek membaik pulih dan membina semula beberapa sekolah daif di negeri ini, pembinaan beberapa hospital, menara telekomunikasi dan penaik tarafan infrastruktur asas seperti bekalan air dan elektrik. Rangkaian jalan raya akan diperluas dengan membina dan menaik taraf jalan menghubungkan kawasan-kawasan di Sarawak melalui projek Pen Borneo dan Sarawak Sabah Link. Bagi pelaksanaan projek Sarawak Sabah Link ini tidak dibina melalui negara jiran Brunei Darussalam, sebaliknya dibina melalui Miri, Marudi, Long Lang, Long Seri dan Long Lopeng lawas. Jelasnya dengan wujudnya jaringan lebuh raya menjadi pemangkin kepada pembangunan Sarawak yang lebih baik dan mensejahterakan rakyat. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Menteri Kerja Raya Zahikil Piri pada majlis penyerahan korban bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Masjid Kampung Pangi Lawas. Pada majlis itu, sebanyak 15 ekor kerbau disumbangkan untuk korban, diagihkan kepada 5 buah masjid dan 6 buah surau di seluruh daerah Lawas. Majlis korban perdana akan diadakan pada 13 Ogos bertempat di Surau Kampung Bangkatan Merapuk Lawas, dijangka dihadiri oleh Menteri Kerja Raya Baru Bian. Jambatan Long Lama yang ditunggu sekian lama oleh penduduk di daerah Telang Usan Baram, kini dikenali sebagai Jambatan Pehin Sri Adenan Satim, telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Pekan Long Lama semalam. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan jambatan yang berharga RM67 juta itu merupakan buah tangan daripada bekas Ketua Menteri Allahyarham Pehin Sri Adenan Satim kepada penduduk Baram yang melancarkan pembinaan jambatan itu pada tahun 2015. Ini adalah kehendak orang Baram juga. Sebab itu saya bersetuju kita namakan jabatan ini Jabatan Datuk Amal Adenan Satim. Mengenang bakti jasa beliau kepada anak Baram. Long lama, bukan jaknya panjang tapi lama jok lagi. Panjang dan lama tapi dipendekkan dengan jabatan. Ketua Menteri berkata lokasi jambatan itu yang terletak kira-kira hampir 2 jam perjalanan dari Bandaraya Miri bukan sahaja memendekkan masa perjalanan penduduk sebelum ini menggunakan feri menyeberangi Sungai Baram terutama apabila waktu kecemasan. Beliau menambah kerajaan negeri akan terus melaksanakan lebih kurang 9 jambatan yang dicadangkan oleh Allahyarham Tok Nan di Sarawak melibatkan kos sebanyak RM11 bilion termasuk Jambatan Limbang, Jambatan Marudi, Jambatan Kemena, Jambatan Batang Lasah, Batang Lapoh, Batang Kerian, Batang Saribas dan Batang Lupar. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus membangunkan kawasan luar bandar agar keselesaan dapat dinikmati semua masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Sebagai wakil belia, orang Ulu, saya mengharapkan bahawa ada banyak lagi pembangunan yang memberi impak yang besar, terutamanya untuk kemajuan, kemudahan kepada perhubungan integrasi antara penduduk luar bandar dengan penduduk di bandar. Dengan ada jambatan ini memang dia akan beri impak yang paling begitu besar kepada penduduk kita sini lah, ataupun selain kepada penduduk kita sini, penduduk di kawasan ini dari segi ekonomi kita, dan dia lebih dekat lagi lah hubungan kita dengan bandar. Sangat singkat, perjalanan pun sudah baru berapa minit saja. Memang sangat senanglah, sudah mau ulang alik pun memang boleh.
Malah penantian lebih 100 tahun, 25,316 penduduk di Telang Usan untuk memiliki jambatan ini juga mampu memajukan lagi pembangunan di kawasan Baram, khususnya daerah Telang Usan. Bimbang akan kebajikan lebih 50 keluarga setinggan di Jalan Cawan Kuching yang hidup dalam keadaan daif. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Lee Wen mengambil inisiatif dengan melakukan tinjauan ke kawasan terbabit. Jelas beliau, lawatan singkat itu turut disertai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam sekaligus untuk meneliti keperluan yang diperlukan penduduk di kawasan itu. About 70 to 80% are Ibans, followed by Bidayus and also Chinese. So our concern has always been how can we help address urban poverty, because there are a lot of people from the kampongs that come to the city to look for jobs. Ditemui pemberita pada lawatan itu, beliau turut berharap kerajaan negeri turut membantu dalam mengubah nasib penduduk di kawasan itu. Dr. Kelvin turut mengagihkan keperluan sekolah kepada anak-anak kecil kampung terbabit. Tanah milik Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU itu diduduki kira-kira 400 penduduk sejak lebih 30 tahun lalu. Turut bersama dalam lawatan singkat itu, Pesuruhjaya Suhakam Profesor Madeline Burma dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pending Violet Yong. Penggiat industri di Sarawak berpeluang meningkatkan prestij syarikat masing-masing menerusi anugerah kecemerlangan industri Ketua Menteri CMIEA 2019 yang berlangsung 25 Oktober ini. Pengerusi pengelola CMIEA 2019, Dato' Abang Abdul Karim Tun Abang Openg, memberitahu ini merupakan anjuran kedua CMIEA sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 yang bertujuan memberi pengiktirafan kepada perniagaan luar biasa di Sarawak. 4 kategori dipertandingkan telah dibuka termasuk mikro, kecil, sederhana dan besar untuk syarikat dengan perolehan tidak melebihi RM300,000 hingga RM20 juta setahun. CMIEA tahun ini akan dianugerahkan pada Majlis Makan Malam Tahunan Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF dan Gala Night bersama Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg sebagai tetamu kehormat. Dato' Abang Haji Abdul Karim menyatakan demikian pada sidang media mengenai anugerah tersebut di Kuching. CMIEA 2019 merupakan anjuran SBF bekerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk mempromosikan keusahawanan dan inovasi dan diuji dengan menggunakan Business Excellence Framework BEF yang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai penanda aras. Satu mesyuarat khas akan diadakan dalam masa terdekat bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkenaan jerebu yang melanda negeri ketika ini. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Negeri, Major Pertahanan Awam Ismail Mahidin memberitahu mesyuarat tersebut akan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Mesyuarat itu nanti katanya bagi membincang persediaan dan tindakan yang perlu diambil di peringkat bahagian di negeri ini bagi menghadapi jerebu. Major Ismail berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-27 di Kuching semalam. Walau bagaimanapun, tambahnya bahagian Kuching masih mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.